Screen share nampak kan? Nampak nak ya kalau dah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazanan idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada Fadilatul Ustaz Muhammad Nakiyuddin yang saya hormati, pada segenap asatizah daripada Jabatan Agama Islam Sarawak, dan kepada segenap ma'immah, para ulama, alim ulama yang berada di majlis ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wa hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan jalan laju sikit bab mustahilat. Al-mustahilat. Mustahilat itu apa? Iaitu benda-benda yang mustahil atas Allah SWT. Jadi kita dah tahu apa itu mustahil, iaitu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Suatu perkara yang tidak boleh ditasawurkan oleh akal kewujudan perkara tersebut. Recording in progress. Jadi ini adalah yang dipanggil dengan mustahil. So, apa kata-kata mu'alif? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Dan termasuk dari perkara-perkara yang mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa taala adalah 20 sifat jua. Kalau bahasa Melayu lama dia tambah jua kat sini. Jadi maksud dia bukan nak kata 20 sifat. 20 sifat, tapi 20 sifat jua berarti dia adalah lawan daripada sebelumnya. Wahia adadadul ishrinal ula. Ini bahasa Arab dia akan sebutlah wahia, dia adalah 20 sifat yang berlawanan daripada 20 sifat yang wajib. Berarti 20 sifat wajib yang telah kita hafal dan kita baca pada pengajian yang lalu, dan ini adalah lawan dia. Itu adalah yang dipanggil dengan adadad. Adadad itu lawan dia, opposite. So yang pertama mustahil itu adalah al-adamu, iaitu non-existent, ketidakwujudan. Allah wujud berarti lawan dia tidak wujud. Hudus lawan dia apa? Allah qadim berarti lawan dia hudus. Turul adami. Jadi pertama ketidakwujudan, yang kedua hudus. Hudus berarti lawan kepada kidam kan? Kidam maksudnya adalah sedia ada, berarti ini adalah dari tidak ada lalu ada. Saya terangkan laju dia macam itulah, senang. Wa turul adami, dan boleh menerima ketidakadaan, lawan kepada baqa. Kerana baqa kekal, dia tidak akan hilang, tidak akan sirna. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah adalah turulan, yang kedua boleh hudus, tidak hudus berarti lawan wal mumasalatul hawadis, dan sama dengan makhluk dari tidak ada lalu ada dengan makhluk. Ini adalah lawan kepada mukhalafatul hawadis. Allah wajib berbeza dengan makhluk dan boleh menerima. Lalu kalau mumasalatul hawadis berarti Allah sama dengan makhluk, dia tidak akan ini mustahil. Macam mana Allah boleh sama dengan makhluk? Kan mustahil. Itu kita panggil apa? Iaitu mustahil. Sifat mustahil bagi Allah SWT adalah mumasalatul hawadis, padan atau sama dengan makhluk. Allah SWT mesti beza.
Hanya saja Muhsannif ataupun Imam Sanusi menjelaskan definisi mumasalatul hawadis yang mustahil. Jadi tasawur dia, disebut dengan bi asyri suwar, dengan 10 gambaran. 10 gambaran dia apa? Yang pertama bi ayyakuna jirman. Jadi Allah SWT tidak boleh berupa jirim. Ay ta'khudhu dzatuhul 'aliyatu qadran minal farah. Iaitu adanya zat Allah Subhanahu taala ini mengambil bahagian daripada perkara yang kosong. Berarti contoh dia tempat kosong seperti atas meja, lalu kita kata Allah di atas meja, tak boleh lah. Allah di atas langit, tak boleh lah, kerana dia mengisi ruang yang kosong. Dan ini akan mengatakan atau menyebabkan untuk menghukumi Allah SWT itu sebagai jirim. Dan jirim itu berarti yang mengambil ruang kosong, dan ini mustahil. Jadi Allah SWT tidak berupa jirim. Yang kedua, au bi ayyakuna aradan yakumu bil jirmi. Iaitu adanya Allah SWT itu sebagai sifat baru datang ataupun sifat kejadian, accident. Kita panggil accident. Dalam bahasa Inggeris, accident yang menempati tempatnya jirim. Kerana suatu sifat yang baru datang dari tidak wujud lalu ada, ini tidak akan wujud melainkan dia berdiri atas jirim. Takkan Allah SWT ini accident. Benda-benda accidental itu bukan Allah SWT. Jadi ini mustahil. Al-arad. Allah SWT bukan arad. Kerana kalau dia arad berarti dia berhajat kepada jirim. Takkanlah Tuhan itu iftikar, berhajat kepada jirim. Okey. Jadi ini mustahil. Lalu au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau dia berada pada arah bagi sebuah jirim. Ini mustahil bagi Allah SWT. Falaisa Allahu azza wa jalla fawqa jirmin minal ajramil kal arshi. Jadi Allah SWT tidaklah yang berada di atas jirim daripada beberapa jirim kal arshi. Kerana apa? Seperti arash. Arash itu jirim atau tidak? Arash ini makhluk atau khalik? Jelas arash itu makhluk, ciptaan Allah. Dan Allah mencipta arash. Mencipta singgah sana, arash Allah. Allah menciptakannya. Dan dia itu adalah jirim. Ya, jirim. Sebab dia adalah makhluk. Ada yang kata arash ini bukan makhluk. Macam mana arash ini bukan makhluk? Arash itu makhluk. Cuma bezanya arash ini terlalu gah untuk kita seisi dunia ni. Arash ini terlalu gah. Jadi makhluk yang sangat gah. Allah SWT ciptakan arash. So, bolehkah Allah SWT itu berada di atas arash dalam erti berarah bagi jirim? Lah. Ini mustahil bagi Allah SWT. Kerana kalau Allah SWT berarah atas jirim, nescaya Allah akan mengisi ruang kosong. Allah akan bertempat. Sedangkan tempat arash itu sendiri dan arah bagi arash itu makhluk. Jadi Allah SWT tak boleh digambarkan seperti itu. Wala tahtahu, tidak boleh di bawahnya. Wala amamahu, tak boleh ada depan. Wala khalfahu, tak boleh ada belakang. Wala an yaminihi, tak boleh di kanan. Wala an shimalihi, dan tak boleh ada di kiri. So ini jawab video yang hantar dalam grup, mengatakan bila budak kecil tersebut tanya aina Allah, Allah fis sama. Dalil dia apa? Dalil dia Ar-Rahman 'ala arsy istawa, misalnya. Ini adalah salah. Kerana cuba kita lihat, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia tak menunjukkan Allah ada ke atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita ingat secara bahasa Arab, kalimat huruf ala dia ada ta'alluq tak? Kita panggil dengan ta'alluq kan. Kalau kita belajar muta'allaqat bagi kalimat huruf. Dia ada mesti ta'alluq. Ta'alluq tu apa? Jadi contoh dia, jalastu 'alal kursi, aku duduk atas kursi. Atas ini bertakluk dengan fi'il atau syibih fi'il. Jadi dia takluk dengan apa? Jalastu 'alal kursi, aku duduk atas kursi. Aku duduk atas kursi. Apa yang atas? Duduk tersebut. Kita duduk atas kursi. Kerana kalimat huruf dia bertakluk dengan kalimat fi'il, kata kerja atau syibih fi'il. So di dalam Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, cuba kita lihat, perhatikan. Ala ini kalau dikembalikan kepada Ar-Rahman, Rahman itu atas arash, itu tak betul. Kerana ayat tersebut ada fi'il yang bernama istawa. Berarti bukan bermakna Allah itu duduk di atas arash. Kerana istawa itu kita nak maknakan apa pula? Nampak ni. Kalau istiwa itu kita maknakan duduk sila lendik,
kan, duduk sila lendik, habislah. Berarti arasy ini yang menanggung Allah, berarti arasy ini lebih besar daripada Allah SWT. Berarti dah ada ukuran dan lainnya. Mustahil takkan Tuhan macam tu. Betul ke tidak? Mana boleh? Jadi jelas istawa tidak boleh ditakwil atau diberikan makna dengan makna duduk sila lendik, tak boleh. Yang betul dimaknakan dengan apa? Dengan makna al-qahru, al-ghalabah, menguasai dan lain-lain. Ada yang menggunakan istaula, betul. Asy'ariyah sebahagiannya menggunakan betul, tapi dengan makna ghalabah. Dengan makna ghalabah, tapi dikritik oleh Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari. Dia kata kalau istaula ini nanti ada makna dari kalah lalu menang. Kerana istaula al-jaishu, jaish ini menguasai, dari tidak menguasai lalu menguasai. Takkan Allah macam tu. Kan? Allah SWT sentiasa menguasai, tanpa permulaan menguasai segala-galanya. Ini kan maha kaya, mustaghnin an kulli ma siwahu. Lalu maka dia jawab, jadi yang betul adalah al-ghalabah. Allah SWT itu menguasai seluruhnya. Dan makna istiwa ini cuba kita lihat dari segi lughah. Kalau Imam At-Tabari di dalam tafsir dia bagi berapa banyak tu makna istawa. Istawa al-ma'u wal khashabata. Istawa telah selevel al-ma'u air wal khashabata dengan kayu. Kayu dengan air itu selevel. Itu guna lafaz istawa. Takkan kita nak kata Allah SWT dengan arasy ini selevel. Selevel tu maksud dia apa? Satu level lah, satu level, satu derajat. Oi, gila ke? Mana boleh? Tak betul tu. Akal tak boleh terima tu. Sebab itu ulama kata apabila lafaz makna tersebut, makna lughawi tersebut atau makna dia panggil bahasa balaghah tu, makna premier atau makna utama dia tidak boleh dipakai kerana ada kesalahan-kesalahan kefahaman atau kita panggil tak sesuai dengan konteks dan lain-lain, maka dia perlu untuk dipindahkan kepada makna alternatif. Okey, perlu dipindahkan kepada moderator tolong. Okey. Perlu dipindahkan kepada makna alternatif. Apakah makna alternatif dalam keadaan ini? So, biasa. Sekejap ada. Ada yang buka mikrofon. Okey. Ada yang buka mikrofon. Test. Okey. So sekarang macam ni. Ada makna alternatif. So makna alternatif ini yang perlu dipakai. Contoh dia seperti tangan kan. Macam saya sebutlah tangan. Melaka jatuh di tangan Portugis. Takkan kita nak bagi makna utama iaitu anggota tubuh. Tak logik lah. Means tak munasabah. Dia tak ada munasabah. Sama dengan makna istawa. Istawa nak makna sila ledik. Tak munasabah. Istawa nak maknakan dengan makna selevel. Tak munasabah. So kena ambil makna secondary. Dia panggil dengan makna al-badil. Atau makna yang digunakan untuk ditakwil. Makna alternatif. Makna lain. Dipanggil isti'arah di dalam ilmu balaghah. Kita isti'arah, kita pinjamkan yad dengan makna kuwah, kekuasaan. Jadi Melaka berada di kekuasaan Portugis. Misalnya. Maka dalam kes ini Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy. Alal arsy istawa, menguasai atas arasy ini seluruhnya lah. Arasy, kalau arasy menguasai seluruhnya lah, yang seluruh makhluk yang lain Allah SWT menguasai. Kan macam tu. Ini misalan dia. So, kita tak boleh kata Allah di atas langit. Tidak. Dan akidah salafus salih tidak percaya Allah atas langit. Ada kata, oh mana ada ustaz dia percaya. Tak. Bukalah akidah Imam Ja'far Tahawi. Ja'far Tahawi, akidah Tahawiyah jelas menafikan enam arah. Dia Allah SWT tidak berarah daripada jihati sit. 6 arah tu tak. Ini, pegang ni. Contoh dia. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berarah pula. Berarah. Arah atas contoh dia. Akidah yang menuntut dari kecil diajarkan aina Allah, di mana Allah, Allah fis sama, itu akidah yang batilah, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah.
Kita kena tegas perkara itu kerana ini isu akidah. Au lahu huwa jihatun, atau ada baginya, iaitu Allah SWT itu adalah arah. Lahu fawqun, ada bagi Allah itu atas, bawah, kiri, kanan. Tak bolehlah, kerana itu akan menuntut dia sebagai jirim yang yatahayyazu, yang akan mengisi ruang kosong. Atau dia itu adalah jihad. Okey. Au yataqayyada bimakanin, atau Allah SWT itu terikat dengan tempat. Dia terikat dengan tempat. Tak boleh. Kita tak boleh kata Allah SWT ini iaitu dia itu bertempat. Seperti kita kata dia berada di atas arash, berada di atas arash dengan makna yataqayyadu, tak bolehlah. Au bizamanin, atau dengan zaman. Jadi Allah semalam, Allah terikat dengan waktu. Sebab tu jangan banyak sangat tengok Hollywood yang merapu-merapu. Melainkan akidah dah kuatlah. Contoh dia seperti cerita Clash of the Titans dan lain-lain. Ini merosak akidah. Ya, merosak akidah. Sampai nanti budak-budak boleh gambarkan Tuhan itu seperti apa. Waktu saya kecil, saya ingat lagi lah, waktu saya kecil sekolah rendah lah, ilmu memang tak ada lagi. Jadi kawan sekolah tu memang bagi dia, bila memang Tuhan ni boleh ada cara untuk kita bunuh. Boleh fikir macam tu. Imagination dia sampai ke situ. Saya kata gila. Waktu tu saya tak boleh nak jawab lah. Saya tak ada knowledge. But bagi saya macam this must be something wrong. But saya tak tahu apa. But saya tak setuju dulu. Saya kata mana boleh. Takkanlah Tuhan boleh dikalahkan, boleh dibunuh. Dia kata maybe ada cara. You know, macam Zeus. Dia dah fikirlah. Banyak sangat baca cerita-cerita mengarut ni. Jadi Allah fi makanin au zamanin la yuqal. Tak boleh dikatakan Allah berada pada tempat atau waktu. Tak boleh. Na'am yajuzu ayyuqala. Tapi boleh kita kata Allah mawjudun qabla al-makani wa zaman. Allah ini wujud sebelum wujudnya tempat atau zaman. Wa ma'ahuma, dan bersama dengannya, wa ba'dahuma, dan setelah habisnya tempat dan zaman. Kalau Allah SWT nak mendelitkan, menghancurkan segala makan dan zaman, dia mampu, kerana makan dan zaman ini masuk dalam makhluk. Jadi ini perbahasan yang mendalam. Dan of course Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia menolak akidah ini kerana dia berakidahkan dengan akidah Salafi, of course, dalam kitab Ta'arudul Bainal Aqli wan Naqli. Baca tu. Saya punya edition 4 jilid. Tapi ada edition Saudi tu sampai 10 jilid. Cuma ni Saudi juga, cuma dia yang untuk dipasarkan 4 jilid, bukan yang free. Yang free itu 10 jilid. Itu dia memang memperjuangkan habis-habis dengan berbagai cara untuk menolak golongan Asy'ariyah yang mengatakan Allah la yuqalu Allah fi makanin aw zaman. Jadi tak boleh dikatakan Allah itu berada pada tempat atau zaman. Dan ada satu lagi kitab Bayanut Talbisil Jahmiyah. Itu pun kena baca. Tapi dulu waktu saya kat UNC dulu, waktu buat master, saya baca ta'arud tu lah. Tak adalah baca the whole thing, but ialah pensyarah saya memang Salafi. So dia baca part of it, dia ada baca banyak juga kita baca. So saya lah banyak angkat tangan dan protes cara ilmu mantik dan lain-lain. Dan Imam Ibn Taymiyah menggunakan mantik. Dia gunakan mantik tapi dengan cara safsati lah. Itu yang saya sebut. Seperti yang contoh, saya tak ingat, saya sebut dalam kelasnya atau kelas lain, iaitu ini adalah kuda tu, padahal gambar kuda dan semua kuda berdehek. Kenapa jadi gambar ni pun berbunyi itu simple logic. Dan itu yang mereka terapkan dalam isu bid'ah. Isu bid'ah ni tak ada habisnya. Okey. Lalu au tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadis, atau zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi ini bersifat dengan sifat yang baru. Iaitu bersifat dengan baru. Benda-benda sifat baru ni sifat yang dari tidak ada lalu ada, seperti pergerakan, diam, hitam, putih, panjang, pendek, kuasa yang hadithah lah. Hadithah tu maksudnya dari tidak kuasa lalu kuasa dan lain-lain. Ini Allah SWT dibersihkan, tidak seperti itu. Au yattasifa bisirari. Kata kecil boleh tak? Dia itu jirim, ada jus yang kecil, tidak. Au bil kibari, atau dia bersifat dengan sifat besar, tak boleh. Jadi dalam erti jirim, bukan kita kata Allah SWT ada namanya Al-Kabir. Al-Kabir itu dengan makna apa? Dengan makna jirim? Taklah, tak boleh lah. Yang maksud Al-Kabir itu dengan makna yang lain.
iaitu wa ammal kibaru bi maknal azamah, iaitu ada besar dengan makna keagungan, iaitu menunjukkan pada martabat, pada kemuliaan dan keagungan. Maka dia wajib untuk disifati pada Allah SWT sebagai bahagian daripada ayat Al-Kabirul Muta'ali, iaitu yang maha besar, yang maha tinggi. Au yattasifa bil aghrad fil af'ali awil ahkam, atau Allah SWT ini bersifat dengan aghrad. Aghrad itu apa? Keperluan. Gharad. Contoh dia lah nak kata ma gharaduka, apa hajat kau, ma gharaduka fis suq, apa niat hajat engkau di pasar. Contoh dia gharad. Itu kita panggil gharad. Jadi kita ada keperluan buat sesuatu kerana ada gharad, kerana ada keperluan, ada hajat, ada sesuatu yang kita perlu kepadanya. Ini adalah benda-benda yang bersifat iaitu makhluk. Allah SWT dia bersihkanlah fil af'ali, dalam segala perbuatan Allah, awil ahkam. Jadi Allah SWT memerintahkan kita solat, dia tak berhajat dengan ibadah kita. Dia tak berhajat. Awil ahkam. Jadi Allah SWT perlu bagi pahala, perlu bagi dosa. Tak. Pahala ni fadlun minallah, anugerah daripada Allah. Dosa ini adalah adlun minallah, iaitu sifat keadilan daripada Allah SWT. Jadi Allah SWT tak berhajat kepada ibadah kita, tuan-tuan. Dia tak macam golongan Greek yang lama tu lah, yang percaya sembah Zeus, Athena. Dia percaya kalau dia orang sembah Zeus tu, berarti Zeus tu tambah kuat. Dan dia perlu kepada penyembahan manusia. Kalau manusia tak sembah dia, dia semakin lemah kuasa dia. Itu bukan Tuhan tu. Tuhan berhajat. Takkan Tuhan berhajat? Ini adalah batil. So jelas mustahil bagi Allah itu ada aghrad, ada gharad, ada keperluan. Okey, lalu wa kadza yastahilu. Ini adalah semua mustahil dalam sifat mumasalatul hawadis, pecahan dia seperti itu. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Lepas itu dia menjelaskan, begitu juga mustahil atas Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berdiri dengan sendirinya, iaitu berdiri dengan zatnya. Apa yang dimaksud dengan berdiri dengan diri sendirinya? Iaitu bi ayyakuna sifatan, iaitu seperti halnya orang yang mengatakan Allah itu sifat. Mustahil. Kerana sifat dia berhajat kepada zat. Allah SWT ni bukan sifat. Kan? Allah SWT ini adalah zat dan dia tidak berhajat pada tempat. Au yaquma bi mahalin, iaitu berada pada zat. Au yahtaju ila mukhassisin. Allah SWT tak berhajat kepada mukhassis, iaitu zat yang mendefine sesuatu. Jadi Allah tak perlu pada benda lain yang mendefine Allah. Kalau jadi macam ni, maka jadi macam ni. Tak. Mana? Segala sesuatu yang terjadi di alam ni semua atas kehendak Allah SWT. Bukan, okey dah kena COVID, mesti sakit. Kalau tak sakit, tak boleh. Allah SWT dah jadikan mesti sakit. Tak. Kan? Kalau sakit, sakitlah. Kalau tak sakit, tak sakitlah. Tapi kenapa kita kena ambil vaksin? Yalah, kita sebagai manusia ni ada kasab dia. Ada makam asbab dia. Kalau tak, Ustaz, saya dah ahli hakikat. Saya tak nak pakai vaksin. Kenapa? Sebab saya dah makam hakikat. Kalau dah makam hakikat, tak ada masalah. Kena COVID, mati besok pun, dia dah redha kepada Allah SWT. Tapi kita tak nak pakai vaksin. Lepas tu kalau kita mati besok, takut juga. Tak nak juga. Protes juga. Marah juga dengan kerajaan. Marah juga dengan ni. Semua ni apa, harta tak cukup, rezeki tak ada, susah, COVID, kerja tak dapat. Itu semua bukan makam asbab. Makam asbab, itu semua makam asbab, bukan makam hakikat. Kalau makam hakikat ni dah tak peduli dah COVID tak COVID, hidup macam mana, dia tak perlu berhajat kepada semua dunia ni. Dia tak perlu laptop, tak perlu handphone, tak perlu apa, tak perlu baju mahal, baju sehelai cukup, ibadah dah cukup. Dia duduk kat masjid je ibadah tak berhenti. Itu baru makam hakikat. Jadi banyak orang yang duk marah isu vaksin, isu apa ni, bagi anak duk cakap kan yang memberi sakit tu Allah, bukan vaksin bukan apa, tapi makam hakikat pun tak faham. Ini jangan kena tipu. Lainlah kalau guru tarekat yang hebat-hebat, yang masya-Allah, yang memang betul makam hakikat tersebut, yang memang tak ada harta melainkan tasbih dia sahaja. Tasbih, baju dia, serban dia, ibadah je 24 jam. Itu lainlah kalau dia cakap dia tak berhajat kepada vaksin sebab dia dah makam hakikat. Itu bab lain. So dia pun tak kisahlah kalau tiba-tiba Allah tarik nyawa dia, dia tak kisah lagi, suka lagi cepat bersama Allah SWT. Ini contoh dia. So kena faham, ni akidah dengan tasawuf tu tak dipisah. Dia jadi satu. Cuma how you twist the coin. Macam mana kita pusingkan coin tersebut. Dan lain-lain. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan.
Begitu juga mustahil Allah SWT itu tidak satu. Iaitu kita kata Allah SWT ta'addud. Ta'addud itu multiple, mustahil. Kerana apa? Allah SWT Esa. Esa kul huwallahu ahad. Bila kita sebut la ilaha illallah, maka dia akan menafikan apa sahaja. Mustahil bagi Allah bi ayyakuna murakkaban fi dzatihi. Mustahil bagi Allah itu tersusun zatnya daripada berbagai perkara. Mustahil. Au yakuna lahu mumathilun fi dzatihi, atau ada baginya yang sepadan pada zatnya. Mustahil. Au yakuna lahu mumathilun. Ada yang zat dia sama dengan Allah SWT. Au fi sifatihi, atau pada sifatnya. Zatnya ada sama dengan Allah. Mustahil. Atau sifat ada selain Allah SWT ni ada sifat sama dengan Allah. Dalam erti dengan makna dia kata Allah ada, dia ni ada sifat sama dengan sama Allah. Dalam erti qadim dan lain. Itu mustahil lah. Tapi jangan salah faham pula apabila kita disuruh untuk bersifat dengan sifat Allah. Wali itu bersifat dengan sifat Allah. Bukan kita kata wali tersebut ada sifat Allah yang qadim samanya seperti Allah. Bukan. Itu maksud dia takhallaqu bi akhlaqillah. Ini jangan salah faham. Takhallaqu bi akhlaqillah kita terjemahkan apa? Bahasa Inggeris ni contoh dia. When the sin has come at that level Rabbani yang tertinggi itu, maka dia takhallaqu bi akhlaqillah. Dia dipakaikan dengan akhlak-akhlak Allah, diterjemahkan with the attribute of Allah. Ini maksud dia, attribute of Allah dengan makna apa? Iaitu bersifat dengan sifat Rabbani. Ini yang dipanggil dalam kitab Maqsad Al-Asna Imam Sanusi, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata takhallaqu bi akhlaqillah itu adalah merenung setiap nama-nama Allah, lalu bagaimana kita mirahkan, kita reflektkan pada diri kita. Ar-Rahman, kita kena ada sifat mercy. Apa mercy bahasa Melayu? Rahmah. Al-Adil. Adil, jadi kita kena ada sifat adil. Kita cuba reflektkan pada diri kita dan lain-lain. Itu boleh bacalah dalam kitab tersebut. Dan Imam Sanusi sendiri dia ada karang kitab yang hampir sama dengan Imam Ghazali, lebih pendek, lebih menarik dalam bab asma Allah Subhanahu wa taala au fi sifatihi taala. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun, atau ada bersamanya dalam kewujudan itu suatu zat yang boleh memberi kesan. Ni af'al lah ni. Iaitu boleh memberi mu'athir, yang yu'athir pekerjaan dia. Contoh dia apa? Seperti orang kata, api ini betul-betul yang membakar, bukan Allah. Ini yang bab COVID lah. Yang salah ni, akidah yang salah kata, memang COVID ini yang mematikan. Dalam erti dia tak percaya, bukan Allah yang memberi kesan. COVID ni memberi kesan. Atau Allah ini memberi kuasa kepada COVID untuk memberi mematikan. Itu pun salah. Itu pun salah. Yang betul, iaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mencipta COVID, dan COVID ini secara hukum adatnya kalau kena kepada manusia ada seperti dia itu sakit dan lain-lain, tapi hakikatnya bukan dia yang berbuat, melainkan Allah yang memberi kesan. Kerana perkara tersebut tidak memberi kesan sama sekali. La yu'athir. Ini kita panggil macam inilah perbahasan tentang api tersebut. Api yang membakar atau Allah yang membakar. Ini. Okey. Dan itu hanya dia panggil tarabut tersebut rabatul adi sahaja. Iaitu keterkaitan yang bersifat hukum adat. Yang boleh tidak terjadi, boleh je. Wa min hadza yu'lamu annahu la ta'thira lil asbabil adiyah fi musabbabatiha. Oleh ini kita dah tahu bahawa tidak ada sebab-sebab yang bersifat hukum adat ini dapat memberi kesan sama sekali pada musabbabat, kepada asbab musabbab tadi, melainkan Allah yang memberi kesan. Ini disyarahkan panjang, seperti banyak yang saya dah syarahkan dalam banyak program Imanuna dan lain-lain. Semua tu saya dah menjelaskan. Okey. So ini adalah penjelasan yang sangat panjang, boleh rujuk dalam kitab ni bagi yang nak. Okey. Begitu juga dalam isu apakah manusia ini adil ke tak adil. Allah SWT menyiksa manusia sedangkan dia yang menciptakan, menentukan perbuatan manusia, maka jawabnya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Okey. Lalu wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkini ma. Dan termasuk daripada sifat mustahil bagi Allah SWT
adalah al-ajzu, lemah, an mumkinin ma. Iaitu apa-apa perkara mungkin Allah itu lemah. Contoh dia apa? Contoh dia, boleh ke Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan Zaid? Tak, mustahil Allah boleh ciptakan Zaid. Kenapa tak mustahil pula? Kalau Allah nak, jadilah. Ini kan, kalau Allah nak jadi, jadilah. Dia tidak mustahil bagi Allah untuk mencipta, kerana wujudnya Zaid dan tidak wujudnya Zaid ini adalah perkara yang mungkin. Tapi Ustaz, mungkin tak kalau Allah tak nak cipta alam ni? Mungkin. Tapi ini dah tercipta, berarti Allah lemah lah. Bukanlah, kerana Allah memilih untuk alam ini dicipta. Sebab itulah dia ada. Kan? Itu maksud dia. Ini yang dipanggil dengan takhsis. Takhsis menentukan perkara-perkara mumkinat. Iaitu takhsisul mumkinat. Wifqa iaitu wifqa ilmihi ta'ala. Yang kita dah bahas dalam definisi sifat. Wa ijadu syai'in minal alami, dan mewujudkan sesuatu daripada alam ma'a karahatihi liwujudihi, disertai dengan rasa, dengan keengganan Allah, terpaksa. Jadi kewujudan sesuatu di alam ini kerana keterpaksaan. Keterpaksaan untuk kewujudannya. Basically macam inilah. Kalau ada kalau bos kita tu, kalau ada bos lah yang kedekut, kan, sebab pekerja dia dah kerja overtime, so dia kena bagilah. Kalau tak bagi, nanti union akan serang dia. Contoh dia macam tu. Maka dia bagi itu kerana terpaksa. Tak, Allah SWT bukan macam tu. Wujudnya sesuatu di alam ini bukan kerana keterpaksaan Allah SWT, kerana iradah Allah SWT. Dalam erti apa? Menafikan orang kata kalau seorang itu amal ibadah, wajib ke Allah bagi pahala? Wajib. Tak betul lah. Kerana apa? Allah bagi pahala bukannya terpaksa. Allah bagi pahala kerana apa? Fadlun min Allah. Adalah anugerah daripada Allah. Tapi Allah memberikan siksa kepada hambanya kerana apa? Kerana sifat adil Allah SWT. Ini. Jadi basically kita Asy'ariyah ini seperti ini. Asy'ariyah ni kita tahu segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Kerana kita tidak tahu nasib kita masa depan. Kita berharap tak yang terbaik, maka kita usaha yang terbaik. Dan apa pun dalam usaha kita, kalau ada benda yang tak diingini terjadi, kita tahu ini adalah ketentuan Allah. Dan kita serahkan kepada Allah SWT, kerana we are nothing. We are nothing. Jangan anggap kita ada makanan. We are nothing. Kita ni bukan hanya miskin, bukan hanya susah, bukan hanya apa. Kita ini fakir kepada Allah SWT. So kita kena macam tu. So kita tak boleh lah, sebab itu golongan sufi yang sebenar dia tak banyak bising, dia tak banyak apa orang panggil, tak banyak komplain. Justru bagi dia komplain tu satu perkara yang tidak menerima takdir Allah SWT. Sufi yang sebenar dia don't complain. Orang sufi dia tak komplain. Ini. Tapi ustaz banyak komplain sebab saya belum sufi. Kita semua belum sufi. Kita ni baru nak belajar jadi sufi. Ini. Sebab itu kita masih ni kena tu kerajaan kenapa tak bagi musaadah, kenapa tak bagi ni, kenapa gaji tak ni, banyak pekerjaan tak ada dan apa dan lain-lain. Tapi kalau orang yang dah makom yang betul-betul menceburi ilmu akidah pada derajat tingginya, dan dia akan pasrah, dia buat yang terbaik. Ya Asy'ariyah tu apa? Dia beribadah dengan yang terbaik, dengan harap ditakdirkan satu yang terbaik, tapi apa yang terjadi diserahkan kepada Allah. So tapi dia tidak tarkul amal. Jabariyah tarkul amal. Kerana apa? Jabariyah kata aku tak solat, aku mencuri, aku berzina, ni semua Allah SWT suat. Aku buat ni tak salah sebab Allah yang jadikan. Contoh dia. Itu Jabariyah. Nampak beza dia antara Jabariyah dengan Asy'ariyah. Au adami iradatihi ta'ala, atau kerana apa tidak adanya iradah Allah SWT. Iaitu Allah SWT terpaksa. Jadi kalau ada hamba dia buat ibadah, kalau menurut Mu'tazilah ni, ada hamba buat ibadah, wajib bagi Allah bagi dia pahala. Kalau tak, Allah zalim. Allah wajib bagi. So umpama Allah SWT tak nak berkehendak untuk bagi dia pahala, tapi dia dah ibadah. So macam mana? Means Allah kena bagi. Means Allah terpaksa. Itu bukan Tuhan. Idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Allah itu bila dia nak kun fayakun lah. Semua ini fa'alun liman yurid, dia melakukan apa yang dikehendaki. Bukan didefinekan oleh perbuatan makhluk. Tak. Ay adami iradatihi lahu ta'ala. Au ma'adzuhuli au al-ghaflati. Dan mustahil Allah SWT itu berbuat sesuatu kerana lalai. Kerana lalai.
Seperti apa? Seperti benda tu terjadi, iaitu dia tengah ghaibah tu ialah dia macam bahasa Melayu dia apa? Macam lalai lah. Ghaflati tu lupa, macam lalai juga. Lupa. Sabqul ilmi aula. Ini contoh dia. Ini adalah boleh tak benda tu terjadi bagi Allah? Tak apalah curi-curi. Tak, Allah tak tahu ni. Tak adalah, Allah mesti tahulah. Tak ada benda yang hilang dari pengetahuan Allah. Kan? Au bi ta'lili, atau kejadian sesuatu disebabkan ilat. Au bi tabi'i, atau disebabkan tabiat. Maksud dia apa? Golongan falasifah, ni syarah dia panjang sikit je. Golongan falasifah ni Yunan lah. Tabi'iyun pun Yunan. Tapi falasifah mengatakan kewujudan sesuatu itu kerana ada cause and effects. Means, kalau ada kunci itu masuk dan dia diputar, maka pintu terbuka. Cause and effect. Dan itu mesti terjadi. Tak mungkin tidak terjadi. Itu nama dia ta'lil. Ta'lil. Jadi sesuatu itu terjadi kerana apa? Kerana bila benda ni terjadi, maka terjadi seperti itu. Kan? Tak boleh tidak. Pergerakan cincin kerana bergeraknya jari. Kenapa cincin tu boleh bergerak? Kerana jari bergerak. Mesti bergerak. Boleh tak untuk tak bergerak? Tak boleh. Mesti bergerak. Contoh dia. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak jari tu bergerak, cincin tak bergerak, boleh tak dia buat? Kenapa tak boleh? Kan? So bukan kejadian sesuatu kerana taklil. Kalau kita boleh nampak ni, kita boleh nampak lah ahli fizik pada hari ini, mereka taklil lah kebanyakan. Saya tak tuduhlah semua ahli fizik sampai muslimin yang ahli fizik, tak. Tapi ini ahli fizik yang mulhid lah. Ahli fizik yang macam Richard Dawkins dan lain-lain, mereka tak percaya Tuhan. So mereka percaya dengan the law of physics. Ini bagi dia everything is physics. So betul ke semua benda fizik? Padahal fizik yang ada di depan mata kita bukan matematik, tapi fizik itu sendiri. Maka law of physics itu adalah ada yang boleh tak dilanggar. Kenapa tak boleh? Kan? Kalau Allah SWT nak buat Nabi Ibrahim masuk api tak terbakar, boleh. Begitu juga para aulianya. Berapa banyak, tak payah jauh-jauh lah. Tak payah jauh-jauh. Kita pergi ke Indonesia, saya ada murid. Saya tak tahu masih hidup ke tak. Tapi saya memang ada murid. Dia ni memang banyak main magic. Terutama dekat Sarawak mesti ada banyak yang masih animisme. So diorang banyak yang main magic. So murid saya ni memang dulu suka main sihir. Main sihir yang magic yang setara macam David Copperfield lah lebih kurang. Dan dia memang pakar dia adalah makan kaca tak luka. Saya tak percaya lah. Dia mengaji, dia tak boleh belajar. Miss, ilmu tak masuk lah. Baca kitab tu 7 tahun duduk pondok memang zero. Tapi lulus tu sebab apa? Sebab kita kesian. Ustaz tu kesian. Kalau tak nanti dia lari dari pondok. Bagi dia lulus. Macam itulah lebih kurang. Kita bagi dia lulus sampai lulus betul-betul. Tapi nak khabar ni, jadi dia main magic tu, saya tanya dia, betul lah kalau dia main magic sampai tak pandai ni dan lain-lain, dia diamlah. So ustaz kata, betul lah ni memang ahli dia. Oh, ya ke? Apa dia punya magic dia main? Ni kalau makan kaca tak luka. Saya tak percaya lah. Mana boleh tak melidah ke? Lidah pegang kaca, jangankan kaca. Pegang makan duri apa nama dia? Tulang ikan pun boleh luka. So budak-budak bagi dia kaca, suruh dia makan. Dia makan depan saya. Memang betul-betul makan. Saya terkejut. Ya benar. Memang betul. Tapi bukanlah kita kata dia tu wali ke apa. Bukan. Kita tahulah itu sebab khariqul adah. Khariqul adah ni kan ada macam-macam. Ada yang berlaku pada wali dipanggil karamah. Ada yang berlaku pada para nabi dipanggil mukjizat. Tapi kena dakwa nubuwah lah. Yang sekarang dah tak ada lah. Kalau berlaku kepada golongan-golongan yang memusuhi Allah dipanggil istidraj. Kalau berlaku pada pelajar pondok yang belum taraf ulama, belum wali, belum apa, tapi Allah SWT memberi dia ma'unah. Contoh dia budak umur 9 tahun boleh hafal Al-Quran dalam masa 2 bulan. Kenapa tak wujud? Wujud. Saya ada kiai yang hafal Quran dalam masa 4 bulan. Itu memang terkenal. Dia waktu mengaji di Rusaifah di Mekah Al-Mukarramah. Di Rusaifah. Beliau hafal Al-Quran dalam masa 4 bulan. Di Rusaifah. Di Abu Yasir Muhammad Al-Maliki. Kan? Itu contoh dia. Itu boleh. Itu ma'unah nama dia. Lepas tu ada yang
apa nama dia, ada banyaklah, ada banyak yang boleh dibahas tentang khawariqul adah. Okey, lalu au bitabai, atau kerana tab'i. Golongan falasifah juga terbagi pada golongan tabaiyun. Tabaiyun ni apa? Iaitu dia mengatakan sesuatu itu terjadi kerana naturalnya seperti itu. Contoh dia, api dapat membakar kayu. Kenapa api ni bakar kayu? Pertama, api itu terkena kayu dengan syarat, ada syarat iaitu terkena api, terkena kayu. Lepas tu ada wa intifaul mani, dan tidak ada penghalang iaitu seperti basahnya kayu. Jadi bagi mereka adanya api itu membakar kerana ada syarat iaitu api menyentuh kayu dan kayu itu tidak basah, tidak adanya mani. Wujudu syartin wa intifaul mani. Ini adalah menurut tabaiyun, dan ini juga sesat. Kerana apa? Sesuatu terjadi bukan kerana itu. Sesuatu terjadi kerana kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT yang menjadikan. Bukti dia, Nabi Ibrahim masuk dalam api tak terbakar. Kan? Ini contoh dia. So, ini jelas. Dibahas. So, ini menurut tabaiyun. Bagi tabaiyun mesti terjadi seperti itu. Okay. And then, lepas tu, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu. Begitu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu jahil. Jahil sama ada jahil murakkab ataupun jahil basit. Allah SWT tak tahu apa yang ada di dalam alam. Taklah Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Allah SWT jahil murakkab juga tidak tahu yang dia tidak tahu. Tak. Allah SWT ini maha mengetahui segala sesuatu dengan juz-juznya. Wa ma fi maknahu, dan apa berada pada maknanya. Pada maknanya iaitu bimaknal jahli, iaitu bukan nak kata dia jahal tapi berada pada maknanya seperti zon sahaja, syak sahaja, waham. Mustahil Allah ini zon. Zon itu apa? Sangka. Macam contoh dia, kita tak tahu hujan ke tak hujan. Hujan ke tak hujan. Mendung ni. Nanti hujan ni, mendung ni, gelap ni. Hujanlah KL hari ni. Sekali tak hujan juga. Mendung dari pagi sampai malam tak hujan. Besok tak hujan, besok cerah pula. Itu zon namanya. Ada tanda. Tapi tak yakin. Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu terdahulu dan yang akan datang dan yang sedang. Bimaklumi ma, dengan segala sesuatu. Mustahil bagi Allah itu tidak tahu, iaitu jahil dengan apapun. Ada kecil sedikit atau apapun, mustahil bagi Allah tidak tahu. Allah SWT mesti mengetahui segala-galanya. Wal mautu, dan mati. Mustahil bagi Allah itu mati. Mustahil bagi Allah itu mati. Jadi takkan Allah SWT mati? Tak, mustahil. Wassamamu. Wassamamu wal ama. Mustahil bagi Allah ini pekak dan juga buta. Okey. Tu jelas, tu senang insya-Allah. Wal bakamu, dan bisu. Mustahil bagi Allah itu bisu. Iaitu apa? Dipanggil dengan al-kharasu bi fathir ra. Iaitu al-kharasu. Al-kharasu tu bisu lah. Iaitu sifatun wujudiyah tamna'u minal kalam. Suatu sifat yang bersifat wujudiyah yang menghalang untuk kalam. Menghalang untuk kalam. Ini adalah mustahil juga. Okey. Lepas tu wa adadadu sifatil ma'nawiyah, adapun lawan-lawan sifat ma'nawiyah itu wadihatun min hadhihi, suatu yang jelas daripada keterangan ini. Jadi sifat ma'nawiyah berarti mustahillah Allah Subhanahu wa taala itu tidak wujud. Mustahillah Allah Subhanahu wa taala itu baru mustahillah Allah SWT itu dalam keadaan lemah. Mustahillah Allah SWT itu dalam keadaan jahil. Mustahillah Allah SWT itu dalam keadaan terpaksa dan lain-lain. Ini sifat maknawiyah. Okey. Sekarang mumkinat. Apakah itu mumkinat? Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sifat jaiz harus bagi Allah SWT adalah melakukan segala perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Ini sifat jaiz bagi Allah. Jadi perkara mungkin atau meninggalkannya iaitu apa? Contoh dia, memasukkan orang yang soleh ke dalam syurga. Itu tak wajib. Mungkin saja. Masuknya orang soleh dalam api neraka. Tak mustahil. Mungkin saja. Mungkin masuk, mungkin tak masuk.
Ini jaiz bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Zalim tak? Segala sesuatu daripada makhluk ini semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas kan? So dalam hal ini apa? Dia bal yaf'alu minhu ma syaa wa yatruku ma syaa fa ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Okay. Wa yusamma kullu fi'lin min af'alihi ta'ala sya'nan lahu. Kul yaumin huwa fi sya'nin. Semua dalam keadaan af'al Allah SWT. Dia af'al Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas tu diteruskan. Okey, kita dah jelaskan sifat jaiz tadi. Masukkan manusia dalam syurga dan lain-lain. Ini adalah tidak wajib tapi jaiz. Sekarang dia masuk perbahasan tentang dalil, barahin, burhan. Ini inti daripada akidah Ummul Barahin. Sebab itu dipanggil Ummul Barahin, ibu bagi segala dalil. Dalam akidah itu Ummul Barahin. Amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alami. Apakah dalil burhan kewujudan Allah SWT? Dalil atau burhan wujudnya Allah SWT fahudusul alam. Iaitu alam ini wujud dari ketidakwujudan. Ini al-wujud ba'dal adam. Jadi alam ni apa? Definisi dia kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah ini dipanggil alam. Jadi segala sesuatu selain Allah itu alam. Bulan, alam bumi, alam matahari, alam masa, alam jirim, alam perbuatan alam, tinggi, rendah, udara panas, sejuk, siang, malam, tahun 2021, 2022, 2023, ini semua alam. Itu alam. Semua ini accident. Bahasa Inggeris dia accident. Kenapa accident? Means dia adalah suatu kejadian dari ketidakwujudan lalu wujud. Sebab itu dia kata al-aradu la yabqa zamanain. Al-aradu la yabqa zamanain. Arad itu tidak kekal dua waktu. Jadi ada orang mengaku mutakallim, hebat dalam ilmu kalam, tapi tak faham al-aradu la yabqa zamanain. Lepas tu mencaci maki bila al-ardu la yabqa zamanain. Padahal dalam ahli sunnah jelas Imam Abul Hasan Asy'ari menjelaskan maksud arad adalah la yabqa zamanin. Arad ini tidak akan kekal dua zaman. Maksud tidak akan kekal dua zaman itu apa? Dia itu tidak baqa. Dia dari tidak ada lalu ada dan dia akan berubah, dia akan tidak kekal, dia akan suatu saat akan hilang, akan sirna. La yabqa zamanin. Itu disebut dengan la yabqa zamanin. Al-arad. Tuan-tuan sekarang duduk kejap lagi diri kan? Kekal duduk tak? Oh ustaz, kalau dah mati duduk, dia kekal lah duduk. Siapa kata? Orang angkat dia masukkan dalam kubur dah baring dah. Oh dia kekal ustaz, kekal baring. Siapa kata layak kau zaman ni? Tiba-tiba badan dia hancur, baring pun tak ada, gone. Hancur. Contoh dia. Ini kena faham istilah di dalam ilmu kalam. Ini tak adalah dalam kitab ni, kitab Ummul Barahin, saya rasa layak kau zaman ni tak bahas. Sebab dia bahas dalam ilmu kalam. Tapi kalau buka dalam atas, Wusta Kubra tu dia ada pembahasan la yabqa zamanain. Tapi lebih dalam lagi kalau kita buka dalam kitab-kitab yang tinggi seperti Al-Irsyad atau yang datang sebelum dia, hatta Imam Abul Hasan Asy'ari seperti yang disebut oleh Ibnu Furu' tu jelas membahas tentang la yabqa zamanain. Sebab tu kalau kita nak kata orang tu pakar ilmu kalam tu, saya belum mudah percaya dulu. Kena tengok macam mana pembacaan dia, istilah, kuasa menguasai istilah tersebut dan kemampuan mantik dia. Sebab itu kami berencana iaitu di dalam pelajaran di UIA, pelajaran ilmu usuluddin dia panggil. Ilmu kalam tu di usuluddin 1, usuluddin 2. Dalam usuluddin nanti ada perbahasan kita panggil dengan perbahasan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mantik. Qadiyatil mantiqiyah, qadiyah mantiqiyah. Okey. Jirim dan lain-lain, arad. Okey, contoh dia. So kita bagi contoh ini. Ini adalah kias mantiki atau kita panggil logik. Jadi ilmu ni kat Malaysia dah jarang orang belajar. Dekat pondok masih. Alhamdulillah. Semoga dikekalkan. Tapi kat universiti pun dah orang tak mengaji benda ni banyak. Saya tahu kat UM ada, dekat UKM saya tak sure. Tapi kat UIA ada, cuma dia guna bahasa Inggeris dan orang kurang familiar dengan cara Islami.
So contoh dia, macam mana kita bawa kepada teori, bukan teori, fakta alam ini baru. Dari tidak wujud lalu wujud. Kita mulakan dengan belakang sekali macam ni. Mana ni? Ada tak sini? Tak ada. Sepatutnya ada. Okeylah, kita start dengan ni, kita kata macam ni. Iaitu alam itu baru. Semua benda baru mesti memerlukan kepada zat yang mewujudkan. Maka dia akan menghasilkan alam ini mestilah ada sang pencipta atau zat yang mewujudkan. Al-alamu la budda lahu min muhdis. Kerana apa? Cuba kita tengok. Alam itu baru. Kenapa alam ini baru? Dia akan pergi kepada qadiyah yang lain. Kerana alam ini melazimi arad. Arad itu accident. Dan arad ini dia tidak kekal, dia sentiasa ada yang baru. Maka arad ini dipanggil dengan perkara yang baru. Apabila arad ini baru, maka alam ini melazimi arad, maka alam ini barulah. Semua perkara yang melazimi perkara yang baru, maka dia jadi baru juga. Okey. Lepas tu bila kita kata alam ini baru, dari tidak wujud lalu wujud, maka semua perkara yang dari tidak wujud lalu wujud, mestilah ada baginya sang pencipta atau perkara yang mewujudkan ia. Kesimpulan dia, natijah dia, alam ini mestilah baginya ada yang menciptakannya. Kerana mustahillah adanya alam tanpa ada zat yang menciptakannya. Boleh nampak tu? So nak tak nak orang akan berkata, kita kena iktiraf bahawa alam ini memerlukan kepada zat yang menciptakannya. Berarti we need God lah. Kita perlu kepada Allah SWT. Kerana akal ni tak boleh terima wujudnya alam yang baru tanpa ada yang menciptakannya. Ibarat meja. Macam mana meja ni boleh wujud? Takkanlah tak ada carpenter tiba-tiba dah jadi meja cantik macam ni dengan sendirinya. Mesti ada yang menciptakannya. Betul ke tidak? Itu maksudnya. Okey. Lepas tu, okey, cara susunan dia kita tahu kan? Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah. Lepas tu dia kena hadul ausat, middle terms. Middle terms dia benda yang diulangi 2 kali. Hadis. Sebab itu di dalam kesimpulan dibuang middle terms tersebut. Yang disimpan apa? Iaitu dipanggil dengan sughra dengan kubra dia. Diambil maka dijadikan. Itu contoh dia. Ini dalam ilmu logik. So kalau nak belajar ni kena buka kitab khusus. Kitab paling mudah nak belajar ni nama dia Idahul Mubham Syarah Sulam Munawwarah. Itu kitab yang paling mudah nak belajar. Saya mengajar kat Morocco dulu pakai kitab tu. Semua budak-budak yang belajar akidah, dia mengaji dengan saya ilmu logik, dia mengaji kitab tu. Itu paling senang nak faham. Dan saya pun selalu pakai tu. Tapi kalau nak advance, boleh pakai At-Tahdzib. Saya mengaji dengan Kiai Sahal Mahfuz. Dah letak. Saya dah simpan. Tapi kalau tak dekat sini sebab ada satu murid master saya, dia isytighal dengan mantik, dengan logik. So bila dia isytighal dengan logik tu, dia kena terjemah tu. So saya terpaksa talaki dengan dia, mengajar dia dari awal sampai akhir kitab Tahdzib tu. Tahdzib tu secondary lah, second level. Mantik tertinggi dipanggil Risalah Syamsiah lah. Risalah Syamsiah tu lebih lengkap. Paling lengkap Qazwini dan hasyah-hasyah dia. Tapi ada yang lebih tinggi sebenarnya. Okey. Li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsihi lazima ay yakuna ahadul amrayni mutasawiyan. Kenapa alam ini mesti baru? Kerana seumpama alam itu tidak ada zat yang menciptakannya. Berarti orang yang kata alam ini jadi secara tidak sengaja. Coincidence. Tiba-tiba terjadi. Bal hadasa bi nafsihi, malah dia terjadi, dia wujud disedakkan sendirinya. Lazima nak tak nak, dia akan melazimkan adanya 2 perkara yang sama, musawiyan li sahibihi, 50% 50% sama antara tidak wujudnya alam dengan wujudnya alam itu 50-50. Rajihan alaihi bila sababin. Akan tetapi kewujudan ini mengalahkan ketidakwujudan. Tapi mengalahkan itu tanpa ada sebab. Sebab dia tak ada Tuhan yang menciptakan. Boleh ke tak boleh? Mana boleh, akal tak boleh terima. Of course lah, macam saya terangkan, Ustaz,
golongan mereka ni mengakui bahawa Big Bang Theory. Big Bang Theory ni memberi teori kewujudan alam jadi dengan sendirinya. Cuba kita telusuri Big Bang Theory. Big Bang Theory pertama dia teori. So teori ini hanya hipotesis lah kita panggil kan. Hipotesis ni belum tesis, baru hipotesis. Zaman kita dunia akademik hari ini di Malaysia ni bukan hanya hipotesis tu masih hipotesis, tesis pun kadang masih hipotesis. Ini contohnya. Jadi dia dah bawa kepada tesis, tapi bila kita selidik perbahasan dia, kalau ini orang ahli baca memang kena kutuk habis lah. Malu orang yang cetak tu. Itu saya bagi contoh. Malu orang yang luluskan tu. Ini sebab tu saya selalu ingatkan kita kat UIA strict sekarang. Even master PhD dah tak boleh senang-senang lulus. Melainkan betul-betul kena mantap penulisan dia. Kalau tak sambunglah sampai siapkan. Lebih baik dia perpanjang, disiapkan daripada dia buat entah apa-apa, lepas tu lulus tak apa-apa. Kita tak nak macam tu. Kita nak quality lah. Kena penulisan tu kena akademik. Sebab nak bagi PhD. Nak bagi PhD, budak baca Inggeris pun tak betul. Macam mana? Budak baca Arab pun tak erti macam mana? Ini salah dia. Ini contoh dia. Jadi, dalam hal ini, kita lihat. Menurut golongan Big Bang Theory, dia kata alam ini wujud kerana coincidence. Coincidence macam mana? Ada gas yang saling bercakaran menyebabkan terjadi pergeseran sehingga terjadi letupan yang besar. Big Bang. Letupan yang besar. Infijarul azim dalam bahasa Arab dipanggil. So saya belajar teori Big Bang ni kat Morocco lah. Jadi sebelum kat Malaysia dulu dengar je, baca Inggeris sikit, tak faham pun. Dan bila kat Morocco tu memang kita ada belajar kelas. Kita panggil dia panggil dengan tayarat fikriyah tu, kita ada perbahasan ilmu kalam ni, teologi, kita memahami konsep-konsep moden dalam isu-isu kalam kita panggil. So dia ada satu pelajaran khusus. So dalam ni, jadi if you go through, kalau kita kaji gas tersebut meletup menjadikan letupan besar, cuba sebagai seorang yang ahli kalam dia akan berfikir, gas itu adalah perkara wujud. So kalau gas itu perkara wujud dia itu qadim atau hadis, sedia ada atau dari tidak ada lalu ada. Kalau kita kata dia qadim, nescaya dia tak berubah, dia mesti kekal dan dia Tuhan. Takkanlah gas itu Tuhan? Tak. So gas itu dia berubah, dia aradi, dia adalah accident. Sebab accident menunjukkan dia bukan qadim, dia hadis, benda yang baru. Berarti kita boleh terima Big Bang Theory, but it comes from the theory of, bukan teori, but it comes from the facts. Dia datang daripada fakta bahawa Allah yang mewujudkan gas tersebut dan menjadikan letupan tersebut sehingga jadilah alam ini. So nak tak nak, you have to go to the main discussion where is there God? Adakah ada Tuhan di dunia ini, di alam ini? Jawapan dia of course. Kalau Allah SWT tidak ada, siapa yang mencipta alam ini? Kerana tak mungkin adanya gas tersebut meletup bila sababin. Kalaupun dia kata bukan sebab Allah yang letupkan itu, tetap ada gas. Berarti tetap ada sebab percakaran gas tersebut. Berarti mesti ada Allah yang menciptakan gas dan menjadikan percakaran tersebut sehingga terjadinya alam. Wallahu alam. Ini teori kan, kita panggil teori Big Bang Theory. So dia jadi hipotesis ni, dia akan tetap kembali kepada wujudnya Allah. Kerana mustahil adanya alam yang begitu indah seperti ini, terlalu intizam seperti ini, tapi tidak memerlukan kepada muhdis, iaitu Allah SWT yang menciptakan. Mustahil. Adanya meja tanpa najar, adanya baju tanpa tailor dan lain-lain. Wahwa muhalun. Ini mustahil. Lepas itu dia teruskan. Wa dalilu hudusil alam. Apakah dalil alam ini baru? Dalil alam ini baru, mulazamatuhu lil a'radil hadisati. Ini dia dah. Minal harakatin wa sukunin aw ghairihima wa mulazimul hadisi hadisun. Dalil alam ini baru kerana alam ini mesti melazimi sifat-sifat baru datang, sifat-sifat yang accident. Seperti apa? Pergerakan. Alam ni bergerak tak? Bergerak. Diam tak? Ya. Yang namanya jirim kalau tak bergerak, diam. Dia boleh tak bergerak dan tak diam? Tak boleh lah. Macam mana jirim boleh tak bergerak dan tak diam? Pasal apa? Dia mesti sama ada bergerak atau diam.
So you need to explain that. Dia kena bergerak atau diam. Kita tanya dia, Syekh, dia bergerak ke diam? Dua-dua tak, mana boleh? Jirim ni kena bergerak atau diam. Berarti ini pun either way, gerak atau diam adalah perkara yang baru. Aradi. Wa ghairihima. Wa mulazimul hadis. Benda yang melazimi perkara yang hadis, benda yang baru, hadisun, maka dia itu baru juga. Contoh dia secara mantik, ajramul alam mulazimatul lil aradil hadis. Jirim alam ini melazimi arad-arad yang baru. Semua benda yang melazimi benda yang baru, maka dia itu baru. Maka akhirnya jirim alam ini barulah. Nampak mana middle terms dia? Middle terms dia adalah ajramul alam mulazimatul aradil hadisah. Ma lazamal hadisah fahuwa hadisun. Berarti apa? Lazim hadis. Ajramul alam lazimul hadis. Berarti ini dengan ini dipanggil middle term. Kita buang middle term dia, maka jirim alam itu adalah baru. Ajramul alam itu adalah baru. Nampak tu? Mantik. Ini adalah benda yang tak boleh diingkari. Mantik ni benda logik yang tak boleh diingkari. Beza dia, logik ini ada yang simple, ada yang complicated. Murakkab tu maksudnya complicated. Complicated jangan pakai masuk dia susah, tapi but this term is being used in logic. Dalam ilmu logik kita panggil ada complicated, ada simple. Dia panggil simple term, complicated terms. Maksud dia apa? Murakkab itu dia perlu kepada suatu susunan untuk sampai kepada tu. Ini perlu kepada nazar, perlu kepada penalaran. Ini adalah complicated kita panggil. Simple tu seperti apa? 1 + 1 2. Tak payah fikir dah tahu dah. 1 + 1 2. You tak payah fikir. Tapi kalau 1 + 5 tolak 7, boleh ke? 1 + 5 tambah 100 kurang 5 kurang 7 tambah 5 6. Kita kena kira dulu. Ini kena kepada complicated lah, kena kepada kira. Ini nazari, perlu kepada penalaran. Kan dia tidak simple. Okey, lepas tu wa dalilu hudusil a'radi musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Dalil barunya arad. Kenapa kita kata arad itu baru? Kenapa kita kata arad ini baru? Ni. Kan orang kata pertikai. Okey ustaz kata ni dah betul. Tapi this term, this one, bahagian ini, qadiyah ini dalam bahasa Arab dia panggil qadiyah, bahasa Inggeris dipanggil term. Dia punya term ini saya pertikaikan. Kenapa a'rad itu mesti baru? Ini. Kenapa a'rad ni mesti baru? Ini nak lawan Ibn Taymiyah, dia kena pertikaikan ni lah. Sebab bagi Ibn Taymiyah, a'rad tu tak semestinya baru. Itu contoh dia. So dia jawab, al-a'radu syuhida taghayyuruha min wujudin ila adamin wa ghairi dhalika. A'rad ini dilihat. Jadi disaksikan. Kita semua manusia saksi. Kerana panca indera, musyahadah panca indera ini salah satu fakulti kebenaran. Betul ke tidak? Contohnya kita kata, si fulan itu tinggi. Memanglah kita nampak dia tinggi. Batu keras, kita pegang memang tahu. Our sense akan kata memang panca indera mengatakan batu itu keras. So betul ke tak? Betul. So al-a'radu disaksikan oleh panca indera, dia berubah dari wujud kepada tidak wujud dan selainnya. Duduk, kadang diri, kadang duduk. Betul ke tidak? Hitam, cat jadi putih. Putih selamanya putih. Tak. Tunggulah berapa waktu jadi kuning. Kan? Kayu, terbakar, hilang, ada. Betul ke tidak? Wujud manusia, wujud mati, pergerakan. Semua itu akan ada dan tidak ada. Ini menunjukkan semua a'rad, semua aksiden itu adalah akan berpindah, akan berubah dari wujud kepada tidak wujud, dari tidak wujud menjadi wujud dan lain-lain. Semua benda yang seperti itu dianggap baru. Means dia itu dari tidak wujud lalu wujud. Semua benda yang seperti itu dianggap baru. Kesimpulan dia al-a'radu hadisatun. Maka a'rad ini adalah baru. Jadi dia tak boleh ditolak dah. Tapi of course Ibn Taymiyah dia cubalah hancurkan teori ni. Dia bagilah hujah-hujah dia. Contoh dia dalam hal jisim, dia gunakan kaul yang mengatakan jisim bimakna wujud. Ini dah di luar pembahasan. Ini dah dikeluar. Sebab itu di dalam kita belajar dalam ilmu perdebatan ni, ilmu falasi dan lain-lain ni, dia ada panggil. Jadi kalau kita guna istilah yang berbeza, dah tak boleh samalah.
So the discussion has gone lah. Tak boleh lah. We cannot have the same ground. Sebab the ground is not same anymore. Bila ground itu tidak sama, maka hakikat tidak akan sama, tidak akan dicapai. So kita kena kembali kepada apa istilah yang digunakan oleh mutakalimin. So you have to debate dengan istilah yang digunakan oleh mutakalimin. Okay. Barahinu sifati salbiyati ghairil wahdaniyati. Burhan-burhan sifat salbiyah yang selain sifat wahdaniyah. Dalil-dalil sifat salbiyah. Sifat dalil wa amma burhanu wujubi 10:13 ada waktu lagi sikit Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala, adapun dalil wajibnya Allah SWT bersifat qidam, fali annahu, kerana sesungguhnya laulam yakun qadiman, kalaulah Allah SWT itu tidak qadim, nescaya hadis. Sebab dia tak ada tiga. Dia tak ada la wasitata bainahuma. Sebab dia tidak ada middle term tu, tak ada. So means kalau kita kata Allah ini qadim, berarti dia bukan hadis. Allah ini hadis, berarti dia bukan qadim. Faham? So kita, of course lah, kita tak boleh kata Allah itu hadis. Saya bagi contoh. Ni antara dua ni. So, laulam yakun qadiman, kalaulah Allah SWT ini tidak qadim, nescaya dia adalah hadis. Hadis means, iaitu dari tidak wujud lalu wujud. Kalau dia dari tidak wujud lalu wujud, fayaftaqiru ila muhdisin. Nak tak nak, dia berhajat kepada zat yang mewujudkannya. Sebab dia dari tidak ada lalu ada. Kalau kita kata macam tu, nescaya fayalzamu ad-dauru. Nak tak nak akan terjadi daur. Daur itu apa? Seperti kita kata, ini ada telur, ini ada ayam. Ayam ini lahir dari telur ni. Tapi telur ini lahir dari ayam ini. Mana satu, Ustaz? Kan? Telur datang dulu ke ayam? Telur lah lahir ke ayam. Tapi telur ni dilahirkan oleh ayam. Ini mustahil kerana akan mengatakan wujudnya telur sebelum wujudnya ayam yang melahirkan telur. Ini mustahil. Akal tak boleh pergi. Akal tak boleh terima. Ini ditolak. Dalam ilmu kalam kita panggil, kita menolak kaedah tersebut. Kita menolak penilaian tersebut. Awit tasalsulu, atau tasalsul. Iaitu apa? Tasalsul pula diberi makna sebagai tatabu'ul asya'i wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu fi zamanil madi. Tasalsul itu adalah sesuatu perkara yang menyusuli suatu perkara yang lain setelah satu ila ma la nihayah, kepada limit yang tidak ada limitnya pada zaman yang terdahulu, bukan yang akan datang. Kerana yang akan datang mungkin. Seperti halnya kita kata Zaid diciptakan oleh Amr. Amr diciptakan oleh Khalid. Khalid diciptakan oleh Bakar. Bakar diciptakan oleh Ali. Ali diciptakan oleh Zainab. Zainab diciptakan oleh John. John diciptakan oleh Peter. Bila nak habis lah. Itu je Firabi kata, bila nak habis lah. Wa hakadha ila ma la nihayata lahu. Yang sampai pada kemuncak yang tidak ada penghabisannya. Maka ini adalah mustahil. Kenapa mustahil? Ke zaman yang madi. Kerana apa? Kerana yalzamu alaihi wujudu hawaditha la awwala laha. Berarti kita akan sampai kepada teori wujudnya perkara baru. Perkara yang tidak ada lalu ada, tapi dia tidak ada pengawalan. Boleh tak dari tidak ada lalu ada, tapi dia tidak ada awalnya? Masuk akal tak? Tak boleh masuk akal. Maka dia adalah batilun dan dia adalah perkara yang mustahil dan akal menolaknya. Yang menariknya, dua teori ini memang ada. Memang ada di dalam ilmu falsafah sebenarnya. Ini ada dalam ilmu falsafah. Kalau kita baca dalam Aristotle punya yang diterjemahkan oleh Ibn Sina dan lain-lain, dia ada bahas tentang daur dan tasalsul. Dan ulama mutakalimin mengambil perkara ini kerana dia adalah hujah akliyah untuk meruntuhkan orang-orang yang tidak menerima wahyu sebagai hujah, maka dia akan menggunakan akal. This is the common ground. Kita punya sama-sama qadar mushtarak dia dalam bahasa Arab, itu panggil common ground kita. Iaitu sama-sama ada akal, sama-sama 1 + 1 jadi 2, maka sepatutnya sama-sama menerima konsep ini yang akan mengatakan bahawa
alam Allah SWT itu mestilah bersifat dengan sifat qadim. Dan ini yang dipakai oleh Aristotle. Jadi Aristotle dia buat konsep. Jadi segala sesuatu itu wujud kerana ada 4 causes. Ini digunakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Tapi Buti tak sendirian. Syekh Ramadan Al-Buti dia ambil daripada mutakalimin. Jadi orang yang tak baca ilmu kalam dia tak tahulah. Cuma bahasa ilmu kalam tu dimudahkan, disaintifikkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Kubra Al-Yakiniyah. Orang yang tak faham dia tuduhlah macam-macam kat Syekh Al-Buti. Padahal Syekh Ramadan Al-Buti dia nak sebutkan bahawa everything mesti ada 4 causes. What is the 4 causes? First ada matter. And then dia mesti ada form. Lepas tu dia mesti ada agent. Lepas tu dia mesti ada maqasid dia mesti ada dia punya tujuan dia punya final destination dia. Maksud dia tujuan kenapa dia ada. Contoh dia meja. Pertama dia ada kayu, matter, form. Lepas tu dia ada form, means bentuk meja. Lepas tu dia ada agent yang menciptakan, yang menajar, carpenter ni yang buat meja ni. Lepas tu dia ada sebab. Kenapa dia wujud? Kerana dia sebagai tempat untuk meletakkan sesuatu. Okey, kalau kita menilai alam ini seperti itu, maka dia akan kembali kepada tasalsul. Tidak ada penghabisan. Maka Aristotle kata, then we need a great mover. Dia panggil unmoved mover. Iaitu fa'ilul mukhtar dalam bahasa Arab dia. Dia guna istilah yang diterjemahkan oleh Ibn Sina, dia terjemahkan fa'ilul mukhtar. Ini. So, dia ini unmoved mover. So, qadim lah sedia ada. Dia tak berubah, dia tak hilang, dia tak sirna, dia takkan kurang, dia macam tu, dia sedia ada. Jadi sedia ada, qadim lah. Dan inilah Tuhan, dia kata, inilah Tuhan. So dia believe tu, Aristotle percaya kewujudan Allah, kewujudan Tuhan lah. Saya boleh nampak tu contoh dia. Ini tasalsul. Tasalsul dan daur. Okay. So bila kita dah tahu benda ini, maka jelaslah bagi kita bahawa Allah SWT itu qadim. Apabila kita beriman Allah SWT itu qadim, maka kita juga wajib beriman dengan Allah itu baqa', kekal. Apakah dalil Allah itu kekal? Fali'annahu law amkana ayyal haqqahu wal adamu. Kalaulah Allah ini mungkin untuk tidak wujud, dari wujud menjadi tidak wujud, lan tafa anhu al-kidamu. Nescaya hilanglah sifat kidam. Kalau Allah ini bukan kekal dalam erti boleh fana, boleh tidak wujud, nescaya hilanglah daripadanya sifat kidam. Kan? Likauni wujudihi hina idzin, kerana wujudnya ketika ini jaizan, hanya harus, bukan wajiban. Tidak wajib, maksud dia harus secara akal. Ma yasikhu fil akli wujuduhu. Bukan wajiban, ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Kan? So apa? Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan. Jadi apa jaiz? Tidak ada kewujudannya melainkan dia itu hadis. Benda yang jaiz ini tidak ada kewujudannya melainkan dia itu baru. Kaifah macam mana? Wa qad sabaqa qariban wujumi kidamihi. Kan engkau dah sebutkan. Sebelum ini kita dah bagi bukti bahawa Allah itu qadim. Takkanlah nanti dia itu fana. Kalau dia fana, dia itu baru. Padahal kau dah kata dia qadim. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim. Maka dia itu juga baqa, baqin. Itu dalilnya. Ini dalil burhan. Burhan akli kita panggil. Okey, sikit lagi waktu. Banyak ni. Kita kena habiskan ni. Wa amma burhan wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis fali'annahu law mathala syai'an minha. Apakah dalil wajibnya Allah SWT berbeza dengan sekalian makhluk? Kerana sesungguhnya kalau dia menyamai sesuatu daripada makhluk, lakana hadisan mislah, nescaya dia baru sepertinya. Wa dzalika muhalun, dan ini adalah muhal, mustahil. Kenapa? Lima arafta qablu, seperti apa yang telah kau tahu sebelum ini, min wujubi kidamihi ta'ala wa baqaihi, iaitu wajibnya Allah SWT bersifat kidam dan baqa'. Kan? Kalau apa dalilnya Allah SWT berbeza? Iaitu apa? Kalau dia itu sama dengan makhluk, dia itu barulah. Dan ini mustahil kerana Allah SWT ini kidam dan baqa'. So dia tak bolehlah sama dengan makhluk. Kenapa dia tak boleh ada tangan? Dia percaya dia itu barulah. Kerana tangan ni anggota. Anggota ini adalah sifat baru. Kenapa Allah SWT tak boleh bertempat? Kerana kalau dia bertempat berarti dia jirim. Jirim ini baru. Allah ini kan qadim.
Kan? So semualah. Apa lagi? Nak sebut tangan, apa atas arash ke, apa lagi? Apa turun dari langit. Turun. Itulah, turun macam mana? Nah, ini. Sebab itu ulama mentafsirkan nuzul itu nuzulur rahmah. Allah menurunkan rahmah sepertiga malam. Duk gaduh turun hakiki tak turun hakiki tapi tak nak tahajud. Itu lagi teruk. Kan? Ini yang disebut oleh siapa? Syekh mufti mantan mufti Jordan. Syekh Ali Salman Al-Qudat. Sebab tu saya heran. Kalau orang belajar kat Jordan ni, padahal ulama-ulama Jordan ni ahli sunnah banyak. Raja Jordan pun ahli sunnah. Asy'ariyah kuat. Dia ini memang jelas. Tapi macam mana boleh Jordan pula jadi katanya keluaran Jordan jadi salafi? Ini tak logik. Itu yang saya tak boleh nak terima. Akal saya tak boleh nak terima. Dia bukan tak logik mustahil akli ni. Cuma benda yang tidak lazim secara adat lah kita panggil. Lebih kurang macam tu. Okey. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi. Adapun dalil wajibnya Allah SWT bersifat qiyamihi ta'ala binafsihi fali annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala kalau dia berhajat kepada tempat, nescaya sifat. Kalau Allah SWT ni berhajat kepada tempat, nescaya dia sifat. Kerana apa? Yang berhajat pada tempat itu adalah sifat. Sifat ni dia tak boleh berdiri sendiri. Dia berdiri pada zat. Kan? Sifat itu berdiri pada zat. Kalau Allah SWT berhajat pada tempat, nescaya Allah SWT itu adalah sifat. Jadi Allah SWT ada zat. Zat yang ada padanya sifat. Yang berdiri padanya sifat-sifat. Sebab itu sifat ma'ani kita sebut apa? Sifatun qa'imatun bizzat. Sifat yang berdiri pada zat. Ini contohnya. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyah. Sifat itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan tidak juga dengan sifat ma'nawiyah. Kan? Sifat dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan tidak juga bersifat ma'nawiyah. Macam mana sifat boleh bersifat? Sifat itu adalah yang berdiri pada zat. Kalau zat itu bersifat dengan sifat ma'ani atau sifat ma'nawiyah, barulah betul. Tapi kalau kita kata sifat itu bersifat dengan sifat ma'ani dengan ma'nawiyah, tak betul lah. Maka wa maulana jalla wa ala yajibu ittisafu bihima. Sedangkan kita tahu Allah SWT itu wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Okey. Falaisa bisifatin. Oleh itu Allah SWT itu bukanlah sifat. Walau ihtaja ila mukhassisin. Kalaulah Allah SWT itu berhajat kepada mukhassis, zat lain yang mendefine Allah Subhanahu Wa Taala, lakana hadisan. Nescaya Allah SWT itu baru. Kaifa? Macam mana? Waqad qamal burhan ala wujubi qidanihi ta'ala. Padahal dah berdirilah hujah atau dalil-dalil wajibnya Allah SWT bersifat dengan sifat kidam dan bakoknya. Okey, ni dah jelas. Dah jelas. Okey, terakhir kita akan menjelaskan tentang dalil sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada soalan tolong tulis. Okey. Wa amma burhan wujubil wahdaniyati lahu ta'ala. Adapun dalil wajibnya Allah SWT itu bersifat dengan sifat esa. Wahdaniyah tu esa. Fali annahu law lam yakun wahidan. Kerana apa? Kalau Allah SWT ini tidak esa, lazima alla yujada syai'un minal alam. Nescaya alam ini tak ada wujud pun sama sekali. Liluzumi ajzihi hina idzin. Kerana lazimlah ia lemah ketika ini. Liluzumi ajzihi hina idzin. Nescaya lazimlah ia lemah ketika ini. Kan? Cuba kita nampak ni. Berarti apa? Lazima alla yujada syai'un minal alam. Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Law kana fihi ma alihatun. Kalaulah ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata. Nescaya hancur langit dan bumi ini. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Ini dalil tamannu. Kerana apa? Kerana dalil dia macam ni. Kalaulah ada Tuhan A, Tuhan B, ada dua Tuhan atau tiga Tuhan,
atas arash Iftikar. itu Tak tak betul. perlu kepada Kerana Allah. ayat Mana tersebut boleh? ada fi'il Ini yang bernama contoh dia. istawa. Mustahil. Kalau Berarti dia kata Tuhan itu dua-dua, dia tak bergerak dan dia tidak dua-dua desire A and B tidak dilaksanakan. Itu namanya bukan Atas Tuhan. arash Katakan itu Tuhan tak desire betul. dia tak boleh Perlu dilaksanakan. kepada Kerana ayat mana tersebut boleh? ada fi'il. Maka Ini ini contoh istawa. bagi kita. Mustahil. Kalau dia berarti kata dua Tuhan atau Tuhan lebih itu di alam ini dua-dua dia hancurlah. tak bergerak. Sebab apa? Sebab mereka pasti akan bergaduh untuk menunjukkan mereka lah yang Tuhan. Bukan satunya. Ini dia. So mustahil. Oleh itu Allah SWT itu Esa. Dipanggil dengan dalil tamanuk yang sampai hari ini even golongan selain Islam pun memakai hujah tamanuk ini. Jadi saya ada jumpa lah dekat YouTube, kadang dia orang buat video. Bukan Islam yang buat, tapi dia orang buat video tentang kewujudan Tuhan memakai dalil ini. Very interaktif. Cuma itulah bukan Islam lah yang buat. Okey, sempat lagi ke tak ni? 10:30. Saya rasa kita stop sini. Suara saya pun dah nak habis. Stop sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan bahagian sifat ma'ani. Sekarang kita buka Q&A insyaAllah. Okey. Assalamualaikum doktor, mohon izin bertanya, boleh doktor kaitkan 5 ways existence of God by Thomas Aquinas dengan kaedah ahli sunnah jemaah? Itu nantilah, kena buka dulu, dah lupa. Tapi adalah perbahasan dia. Mungkin admin ingatkan saya minggu depan ke? Nanti saya bagi. Tapi memang pernah belajar cuma dah lupa detail dia. Dia punya detail, insyaAllah. Dan Thomas Aquinas pun tak jauh dengan ilmu kalam dalam bab ni. Okay, dalam bab the existence of God. Assalamualaikum doktor, mohon izin bertanya, boleh doktor terangkan perbezaan ijad menurut pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah? Ijad yang mana sekarang ni? Nak faham ijad yang mana? Saya tak faham nak tanya masalah ijad macam mana. Ijad bermakna khalqi atau ijad dengan makna perbahasan sifat kalam. Kalau masa sifat kalam tu kalam masdari tu yang pergaduhan tak habis-habis, part 2 hari ini pun dah habis waktu saya duk jawab benda tu. Padahal jelas baca 2 kitab matan yang utama tentang sifat kalam dibagi 4. Ijadun tu kalam masdari. Bukan ta'alluq dalalah. Ta'alluq dalalah tu nafsani, bukan masdari. Tu salah apa? Salah accuse orang panggil. Ini dalam buku tu terus baca je lah persediaan mukallaf bagi Tok Guru Hajilah Lubuk Tapah. Ijadu sifat kalam tu itu adalah bermakna mewujudkan kalam yang hadis menurut mazhab Maturidi pada kalam masdari. Okey. Yang lain ada? Ke dah habis? Tak ada? Oh, tak ada soalan dah. Alhamdulillah. Hari ini tak ada soalan dah. Baguslah kalau tak ada soalan. Ya. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, mungkin yang pernah ditanya minggu lepas, cuma nak kepastian je berkaitan dengan dalam kita nak kata orang iman orang yang taklid tu, kalau dia maknanya kalau dia bertaklid maka dia berdosa besar kan doktor. Dan kalau dia tetapi bagi orang yang tak mampu untuk nazar, maka dia tak berdosa. Jadi itu perbincangan akidah ataupun fiqh, doktor. Nak tanya tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab-kitab akidah membahas tentang imanul muqallid. Iman muqallid ini kita berbicara tentang seseorang yang beriman tanpa ada dalil. Kan? Okey. Pendapat Imam Sanusi, orang yang beriman tanpa ada dalil, iman dia tak sah. Berarti kufur lah. Maksud dia macam tu. Tapi dia rubah pendapat dia. Okay. Dia rubah dalam kitab Syarah Muqaddimat dan lain-lain.
So pendapat yang muktamad, pendapat muktamad adalah apa? Iaitu iman orang yang bertaklid kalau dia boleh nazar, hukum dia adalah berdosa. Saya tak kata besar lah. Besar dan tidak tu kita serah pada Allah. Tapi berdosa, ya. Berdosa kerana apa? Tarkun nazari. Dia telah diberikan nikmat untuk nazar, untuk berfikir, tapi dia tarkun nazari. Maka dia berdosa. Okey. Lalu, okey, lepas tu, tapi apakah iman dia sah? Iman dia sah. Sah ma'al isyan. Kalau bahasa kitab akidah tu, sihah ma'al isyan. Kalau dia memang tak mampu nazar, maka dia la syai'ah lah, tak berdosa lah. Sah iman dia dan dia tidak berdosa. Ini perbahasan akidah atau tidak? Okay, pertanyaan dia, ini perbahasan akidah atau tidak? Kalau yang dimaksud dengan ijtihad dikembalikan dengan maksud apakah hukum ijtihad? Kalau seorang mujtahid yang mampu untuk ijtihad meninggalkan ijtihad, maka dosa, maka dia masuk dalam perbahasan usul fiqh lah. Betul, melihat dari sisi itu. Tapi kalau dibahas dari segi itu perbincangan iman, maka ada perbincangan dalam akidah, memanglah ada. Kan, perbincangan dalam akidah iaitu tentang hal iman. Tapi dah tak boleh lah. Tak bolehlah kita kata falahu ajrani falahu ajrun wahidun. Kerana apa? Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan usul akidah. Okey. Tapi kalau dia berkaitan dengan furu' akidah, tak ada masalah. Contoh dia masalah nak maknawiyah atau tidak. Contoh dia apa? Contoh dia antara sahabat ini apa? Sahabat ini menilai bahawa dia yang patut layak untuk menjadi khalifah dan lain-lain. Akhirnya tasyajara baina Ali wal Muawiyah. Ini sabit dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tasyajara, tasyajur, pertikaian antara Ali dengan Muawiyah menurut Imam Fakhrul As-Sirhindi dan lain-lain, banyak termasuk Nawawi dan lain-lain mengatakan bahawa Muawiyah ijtahada wa akhta'. Dia berijtihad dan dia salah. Falahu ajrun wahidun. Kan? Sedangkan Ali ajrani. Dia dapat dua pahala kerana dia kerana apa? Ini berkaitan dengan dan apakah ini perkara usuluddin? Tak. Ulama kata ini perkara ijtihadi, perkara fiqhi. Kita tak masukkan dalam bab usuluddin. Orang yang masuk ke dalam bab usuluddin, itu salah. Wallahu a'lam. Saya harap boleh terimalah. Okey, insya-Allah. Ada soalan doktor, bagaimana nak rad golongan salafi yang menyatakan sifat sama besar Allah yang kita sifat sama besar Allah yang kita bersama mengatakan sifat sama Allah lain dengan makhluk. Sifat sama. Sifat sama basar. Sorry, salah baca. Sifat sama dan basar Allah yang kita bersama mengatakan sifat sama basar makhluk. Namun bila berbicara yad Allah, mereka mengatakan, okey, itu senang. Ni macam ni. Apabila kita kata sama dan basar, itu sifat atau zat? Itu sifat. Sifat yang berdiri pada zat. Apabila kita kata yad, dia maknakan zat atau dia maknakan sifat? Ajrani. Kalau dia maknakan zat dengan makna jawarih, of course lah tak boleh sama. Kerana yastalzimu jirman, yastalzimu jisman. Dia akan melazimkan erti jisim, erti jirim, murakkab dan lain-lain. Kalau yang dimaksudkan sifat dipanggil dengan sifat khabariyah, tapi apa makna sifat itu diserahkan kepada Allah SWT, ini tak ada masalah. Ini memang ahli sunnah. Hatta Imam Abu Hasan Asy'ari berkata seperti itu. Dalam kitab Syarah Imam Sanusi, Syarah Muqaddimat dan Syarah Wusta, disyarahkan seperti itu. Pendapat Imam Abu Hasan adalah sifat khabariyah. Tapi apa makna dia? Dia kata yad itu adalah sifat bagi Allah. Okey, sifat yad.
Apa makna yad? Tak tahu, kita serahkan kepada Allah. Sifat khabariyah yang ditafwidkan kepada Allah SWT. Maka ini tak ada masalah. Tapi kalau dia kata sifat tapi makna jawareh. Jawareh tu anggota. Anggota tangan itu zat atau sifat? Ini. Kalau dia kata sifat, macam mana tangan ni boleh jadi sifat? Tangan zat jawareh. Isu dia dengan Salafi, dia nak kata tangan Allah dengan makna anggota. Anggota tu jawareh, anggota tubuh. Jadi apa bezanya? Tangan Ali dengan tangan seluruh manusia ni bezalah. Tak payah jauh-jauh. Tuan-tuan punya ni apa jari ni, apa nama dia, sidik jari ni, setiap manusia berbeza. So saya katalah sidik jari saya berbeza dengan semua makhluk. Of course lah berbeza. Tapi sama-sama tak ada jawareh. Ada anggota. Ya, ada. Itu pun masalah lah. Kalau kita kata tangan Allah beza dengan sekalian makhluk, tak boleh lah. Dengan makna jawareh. Melainkan kalau sama, sifat sama, basar jelas. Manusia ada sama, tapi sama manusia ada hudud. Manusia ada basar, tapi basar manusia perlu cahaya. Sama manusia perlu kepada hawa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala samanya tak perlu kepada hawa, tak perlu kepada huruf. Basar dia tak perlu kepada cahaya. Kan? Beza tak? Beza jauh. Ini contoh dia. Boleh nampak? So kita kena faham dulu. Kalau tak dapat kaedah, kita akan susah. Tapi kita dapat kaedah, zat dengan sifat, kita selesai dah isu ni sebenarnya. Okey, insyaAllah itu penjelasan. Sama manusia perlu kepada hawa. Okey, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala samanya tak perlu kepada. Okey, habis? Khalas? Okey, insyaAllah ana aktafi bihadzal qadar. Kita jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah. Qulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakallah khair jazaa doktor. wabarakatuh. Jazakallah khair kasiran doktor.